taatilah Allah, ikut patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah umat Islam menyambut kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilayan bisikan-bisikan yang dihasut oleh pengkritik murahan tu, jangan dilayan. Yang mengatakan maulid ni tak perlu buat, sumbangan yang diberi kepada majlis maulid tak ada manfaat. Itu tak betul lah, menghina sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ini berada pada akhir zaman. Kita perlu kepada ilmu, perlu kepada kefahaman yang betul, bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan perkara yang 5 tadi, iaitu beriman dengan takdir baik dan buruk. Perkara yang baik, kita sembahyang jemaah tadi, itu benda yang baik. Kita buat program maulid contohnya, itu perkara yang baik. Kita melakukan kebajikan dan seumpamanya, perkara itu perkara yang baik. Itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang jahat pula, katanya wasyarrahu, perkara yang jahat. Orang buat maksiat, minum arak, berzina, macam-macam lah. Perbuatan dosa, kejahatan itu, maksiat itu pun dengan takdir Allah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah taala mencipta perkara tersebut. Tetapi bezanya di antara dua perkara tadi, iaitu perkara yang baik diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku dengan takdir dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala perkara yang buruk, yang jahat, berlaku dengan takdir, dengan ketetapan daripada Allah, tetapi bukan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbezaan. Ada orang dia takut kalau ada maksiat, orang kata takdir Allah ni, dia takut, dia tak faham. Itu pun dengan takdir. Takdir ni makna dia ketentuan, ketetapan, perkara, benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang perlu kita percaya, iaitu beriman dengan takdir baik dan buruk. Kerana itulah dalam Al-Quran disebut, qul kullu syai'in min indillah. Katakanlah semua benda ini daripada Allah, baik buruk daripada Allah. Dalam erti kata Allah Ta'ala yang mencipta sedemikian. Ini dia pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mengikut fahaman Mu'tazilah, Qadariyah dan seangkatan dengannya, maka mereka kata ada sebahagian benda di alam ini tidak ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah pentingnya kita rujuk semula kepada alim ulama. Kita rujuk kepada ulama al-mu'tabarin. Kita rujuk kepada ulama-ulama yang mahir dalam ilmu-ilmu masing-masing. Kerana itulah, jangan sekali-kali kalau seseorang itu jahil dengan ilmu agama, bercakap pasal agama. Bila jahil dengan ilmu agama, bercakap pasal agama, punah, rosak orang yang mendengar, menjadi racun. Sebab percakapan, ceramah dan seumpamanya, umpama makanan. Yang menceramah itu menghidangkan makanan, yang mendengar itu sedia nak makan je lah. Kalau benda yang dihidang itu baik, tak beracun, alhamdulillah, sihat, selamat. Tapi kalau benda yang dihidangkan itu sesat, kufur, ajaran yang menyeleweng, itu racun. Dimakan oleh anak-anak orang Islam, akhirnya mati dalam kejahilan, punah akidah dan seumpamanya. Jadi itulah tuan-tuan, pentingnya kita mentarbiah anak-anak kita dengan ilmu agama seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakumus salata wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Bila anak kamu sampai umur 7 tahun, ajar dia cara solat. Daripada 7 tahun, daripada kecil lagi. Bila sampai 10 tahun, kalau dia dah lepas diajar tak mau buat, rotan. Tarbiyah agama daripada kecil. Ini sebagai orang, anak-anak dia biar begitu saja. Bila besar baru menyesal. Tidak mendidik anak dia dengan ilmu akidah, tidak mendidik anak dia dengan ilmu agama yang disusung oleh para alim ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antara ilmu yang perlu diajar berkaitan dengan al-iman.
yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan qadar, beriman dengan hari akhirat. 6 perkara ini. Kalau siapa tak beriman dengan semua perkara ini dengan cara yang betul, maka dia dikira sebagai orang yang tidak Islam. Ada orang kata saya beriman dengan Allah. Saya menyembah Allah, tapi saya yakin dalam hati saya Allah itu berada di atas langit, berada di atas arasy. Yang lebih dahsyat lagi dikata berada duduk bersila lagi di atas arasy. Ini bukan akidah Islam. Ini dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan dalam Al-Quran disebut laisa kamitslihi syai', tidak sama Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Dan para alim ulama berkata, Maha suci Allah daripada menyerupai sekalian makhluk, sama ada dari zatnya ataupun sifat-sifat. Zat Allah tidak seperti zat makhluk. Sifat-sifat Allah tidak seperti sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk apa? Bercakap, minum air, dahaga, letih, duduk bersila, turun, naik. Itu sifat makhluk lah tu. Allah Ta'ala tak boleh kita kata dia minum air, dia bercakap, dia duduk bersila, dia duduk atas, duduk bawah, duduk depan, duduk mana-mana dengan zat dia. Itu bukan daripada akidah Islam. Kerana itulah para alim ulama telah berkata, Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin. Allah itu wujud, tidak ada tempat baginya dan tidak ada arah baginya. Ini dia ilmu yang tulen yang perlu kita ajar kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi generasi yang terbaik, generasi yang selamat, yang berilmu, yang beradab dan seumpamanya. Jadi itulah tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan Islam perlu kita ambil berat daripada awal lagi. Kerana kalau daripada awal-awal kita tidak mengambil berat, maka akhirat nanti kita akan dipersoalkan. Apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini? Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak berganjak 2 kaki hamba itu kecuali selepas disoal daripada 4 perkara. Pertama, an umurihi fima afna, tentang umur dia. Apa yang kamu lakukan tentang umur kamu? Sepanjang umur kamu di atas muka bumi ini, kamu buat kebaikan tak? Ikut tak fahaman-fahaman yang betul dan seumpamanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat jahat pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umur kita ni, umur kita tak panjang. Kata ulama, umur umat Nabi Muhammad ni baina sittini wa sab'in, 60 ataupun 70. Atas pada tu sedikit. Maka bersiap sedialah. Sebab tu ada ulama sufi berkata, apabila seseorang itu sampai umurnya 40, maka dia telah masuk ke alam tua, maka bersiap sedialah kamu ke lubang kubur. 40 ke atas tu tua dah. 60, 70 tu siap sedialah kamu. Tapi kalau dipanjangkan umur, nak buat macam mana? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umur dipanjangkan, masih lagi buat maksiat, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur kita akan ditanya. Wa an jasadihi fima abla, tentang jasad, tentang tubuh badan. Apa yang dilakukan, anggota yang dianugerahkan oleh Allah, kaki dia, tangan dia, mata dia, lidah dia, telinga dia, segala tubuh badan ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Kalau tangan itu membuat kebaikan, alhamdulillah. Kalau tangan itu membuat kejahatan, wal a'yadu billah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kalau berjalan untuk pergi ke masjid, itu baik. Kalau melakukan maksiat, berjalan untuk melakukan maksiat, itu haram, berdosa. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita sambung lepas azan nanti, insya-Allah.